Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi kelas kita dengan tajuk sirah yang pertama di kata 1. Okay, hari ini kita akan belajar tentang biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tanpa melengahkan masa kita cuba tengok jadual yang disediakan. Yang pertama, nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tu nama Nabi kita. Sekali dengan nama bapanya Abdullah, kemudian datuk dia Abdul Muttalib dan bin Al-Hashim. Kemudian nama lain bagi Nabi kita kadang-kadang Ahmad, ataupun Al-Mahi, ataupun Al-Hashir, ataupun Al-Aqib. Gelaran yang diberi pada Nabi ialah Al-Amin. Kemudian tarikh lahir dan tempat dia. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di mana? Di Mekah. Kunyah yang diberikan kepada Nabi ialah Abul Qasim. Okay, kita tengok sikit kunyah tu apa. Kunyah ialah panggilan kepada seseorang. Di samping nama atau gelaran dengan meletakkan Abu bagi lelaki atau Ummu bagi perempuan di awal sesuatu nama. Itu adalah kunyah. Jadi Nabi kunyah dia adalah Abul Qasim. Al-Qasim ni adalah nama anak Nabi yang sulung, yang lelaki. Kemudian dikunyahkan Abu Al-Qasim. Kemudian ibu Nabi siapa? Aminah binti Wahbin. Aminah binti Wahab. Ibu susungan Nabi ialah Thuwaibatul Aslamiyah. Dan seorang lagi Halimatus Sa'diyah. Pengasuh Nabi siapa dia? Asy-Syaima'. Seorang lagi Ummu Aiman. Dan isteri Nabi itu tengok situ. Khadijah binti Khuwailid. Saudah binti Zam'ah. Aisyah binti Abu Bakar. Hafsah binti Umar. Zainab bin Khuzaimah. Kemudian Juwairiyah binti Al-Haris. Zainab binti Jahshin. Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Safiyah binti Huyai. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Maimunah binti Al-Haris dan seorang lagi Maria Al-Qibtiyah. Ini adalah isteri-isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak dia yang lelaki Al-Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Dan akhir sekali tarikh dan tempat wafat Nabi adalah 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Okey, ini adalah salah silah keturunan Nabi. Yang paling maknanya kita boleh tengok kat sini berdasarkan yang paling atas tu adalah Kilab. Kemudian yang sebelah bapa Nabi Qusay, kemudian Abdul Manaf, kemudian Hashim, Abdul Muttalib dan bapa Nabi Abdullah. Kemudian Zuhrah pula di sebelah ibu Nabi, kemudian Abdul Manaf, Wahab dan Aminah. Dan lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk yang seterusnya. Okey, kita boleh tengok peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kelahiran. Sebelum kerasulan. Maafkan saya. Sebelum kerasulan Nabi. Okey, kita tengok dia ada jadual start dengan umur. Okey, selepas Nabi lahir dalam tempoh 2 tahun, baginda dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh daripada unsur negatif. Lepas Nabi lahir sehingga umur 2 tahun, baginda ni dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Itu cerita dia. Kemudian sekitar umur 2 hingga 4 tahun, apa yang berlaku pada Nabi ialah dada baginda telah dibedah oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang pada Nabi. Ini kali pertama Nabi dibedah dadanya, dibasuh dengan air Zam-Zam.
Kemudian sekitar umur 4 hingga 6 tahun. Dalam tempoh 2 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama ibu baginda. Kemudian barulah dia balik kepada ibu dia lepas duduk dengan Halimatus Sa'diyah tadi. Ketika berumur 6 tahun, baginda dibawa melawat kubur bapa baginda di Madinah. Nabi 6 tahun, prasekolah. Dibawa oleh ibu dia melawat kubur bapanya di Madinah. Ibu baginda pula meninggal dunia di Abwa dalam perjalanan ke Mekah. Mak dia pula meninggal dunia. Kemudian sekitar usia 6 hingga 8 tahun, dalam tempoh 2 tahun. Nabi Muhammad dipelihara oleh datuk baginda. Ayah dah tak ada, kemudian mak dia baru meninggal. Siapa yang sambung menjaga Nabi ni? Atuk dia, Abdul Muttalib. Hingga datuk baginda meninggal dunia. Tak lama lepas tu atuk Nabi pula meninggal dunia. Kemudian selepas itu Nabi Muhammad tinggal pula dengan bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Tu cerita dia, sedih. Bersambung-sambung orang-orang yang menjaga Nabi ni, daripada bapaknya tak pernah jumpa, mak dia, kemudian atuk dia, kemudian bapa saudara dia. Seterusnya, lebih kurang umur 12 tahun Nabi Muhammad mengikut Abu Talib ke Syam. Abu Talib ni dia seorang peniaga. Peniaga yang membawa barang dagangan ke Syam. Nabi ikut. Di pertengahan jalan, Abu Talib mendapat nasihat daripada Bukhairah Ar-Rahib ketika di bandar Busra, sempadan Syam, supaya membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah kerana bimbang dibunuh oleh orang Yahudi. Tu cerita dia. Ada orang Al-Bukhairah ni dia tahu. Dalam kitab dia menceritakan sifat Nabi akhir zaman yang akan datang. Dan dia bimbang kalau cerita orang tersebut adalah Nabi Muhammad. Muhammad yang datang bersama dengan rombongan Abu Talib. Jadi kalau orang Yahudi tahu benda ni, dia bimbang. Sebab tu dia suruh balik cepat-cepat. Dia takut orang Yahudi membuat cubaan untuk membunuh Nabi sendiri pada waktu tu. Dia tak jadi Nabi pun lagi. Kemudian ketika usia 20 tahun, baginda bersama-sama dengan bapa saudaranya menyaksikan Hilfu Al-Fudul, iaitu perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Baginda mengembala kambing bersama-sama saudara susuan di perkampungan Bani Sa'ad, kemudian di Mekah. Iktibar dia. Nabi Muhammad dididik oleh Allah dengan kehidupan yang mencabar sebagai persediaan untuk dilantik menjadi Rasul yang agung. Sebab itulah Nabi ni daripada kecil memang Allah sentiasa menguji Nabi dengan kematian orang-orang yang disayang. Hidup pun tak senang mana. Tujuan dia sebagai persediaan, sebab dia adalah manusia yang paling mulia yang akan dilantik menjadi Nabi akhir zaman. Wallahu alam. Sekadar tu kelas kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.